Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu dari kelas 3 Adil. Okey, apa khabar semua? Sihat? Sehat, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Okey, ya, selamat sejahtera juga pada awak. Kita ada 12 orang online. Okey, not bad, not bad. Kalau boleh panggil kawan-kawan masuk join, panggillah ya. Kalau boleh mesej diorang ke, alright? So, kita ramai-ramai sikit lah. Hari ni macam sikit pula orang, tak ramai. Okey? Uh, Tajuk kita bagi hari ini adalah tajuk 2.4. 2.4 iaitu adaptasi dalam sistem respirasi. Secara spesifiknya, hari ini kita nak melihat tentang haiwan selain daripada mamalia. Okey? Sebab kita dah tahu tajuk sebelum ni kita belajar tentang mamalia. Sebab mamalia memang bernafas menggunakan peparu. Jadi peparu semua settle. Siap? Okey? Jadi hari ini kita nak tengok tentang haiwan yang menggunakan organ selain daripada peparu untuk bernafas. Jadi kita nak tengok yang itu. Okey? Jadi untuk hari ini awak refer buku teks pada muka surat 64. Tengok buku teks dulu. Okey? Sistem respirasi beradaptasi dengan persekitaran yang berbeza. Maksud adaptasi ni cikgu dah pernah bagi tahu dalam kelas sebelum ni. Adaptasi bererti pengubahsuaian pada struktur. Itu namanya adaptasi. Okey? Jadi kita ada organ pernafasan. Dan organ pernafasan kita itu ada ubah suai yang terjadi pada organ itu mengikut pada persekitaran organisma tadi hidup. Jadi untuk tajuk sebelum ini kita belajar tentang mamalia. Mamalia bernafas guna peparu. Jadi adaptasi peparu yang 4 itulah. Dinding nipis, dinding lembab, banyak kapilari darah. Lepas tu apa satu lagi? Luas permukaan yang besar. Kan? Itu adaptasi bagi peparu. Hari ini kita nak tengok organisma lain yang bernafas tak guna peparu. Jadi itu pun namanya adaptasi. Ubah suai organ pada badan sesuai mengikut persekitaran yang mereka tinggal. Okey? Jadi senang kita cakapnya macam ni. Kalau haiwan tu tinggal di darat, dia akan gunakan peparu. Macam mana dengan haiwan yang tinggal dua alam? Macam mana haiwan yang duduk dekat dalam air? Macam mana dengan haiwan yang kecil-kecil ni, yang badan dia kecil sangat nak ada peparu beria sangat ni? Macam mana dia bernafas? Kita nak tengok ni. So kita nak tengok tajuk 2.4, adaptasi dalam sistem respirasi. Jadi, poin yang pertama. Adaptasi respirasi yang cekap dalam haiwan adalah berbeza-beza mengikut persekitaran yang haiwan tadi tinggal. Okey, jadi bagi haiwan yang tinggal di darat dan air, nama kategori haiwan ini adalah amfibia. Jadi kalau nama dia amfibia, struktur respirasinya adalah kulit luar lembab dan peparu. Bagi katak, terutamanya lah cikgu fokus pada katak ya, sebab katak adalah amfibia yang semua orang kenal. Dua organ pernafasan. Special betul katak ni. Yang kedua adalah bagi ikan. Organ respirasi bagi ikan dinamakan sebagai insang. Okey, pernah tengok tak insang ikan? Pernah tengok ya? Okey. Insang ikan ni duduk dekat, kalau dalam ikan yang mentah tu dia ada macam sisir dekat sini tu, dalam dia tu ada macam kipas-kipas. Kan? Kipas-kipas yang dekat dalam tu namanya adalah insang. Dan, bagi ikan-ikan duduk dalam air kan. Jadi haiwan kalau duduk dalam air, dia akan bernafas menggunakan insang. Dan bagi serangga, sistem pernafasan dia kita ada nama khas untuk dia. Kita panggil dia sistem trakea. Okay, so kita akan tengok satu-satu semua ni. Ini adalah seekor katak. Katak kategorinya amfibia. Dia bernafas menggunakan peparu dan kulit luar lembab. So awak tengok dekat situ pada gambar, hidung tu adalah nostril. Hidung tu akan tarik nafas, bawa udara masuk dan dekat tengah-tengah badan dia ini adalah peparu. Macam tu. Okay, so hidung, nostril, bawa udara masuk, pergi ke peparu dan buatlah pernafasan seperti biasa.
At the same time, dia juga menggunakan kulit luar lembab. So in the first picture, it shows that slimy skin for exchange of gases. Permukaan kulit yang lembab, yang berlendir untuk melarutkan gas so that gas oksigen larut dalam mukus pada kulit dia, terus masuk ke dalam kapilari darah dekat bawah kulit. So dia senang, pernafasan dia adalah mudah. Okay? Same thing untuk gas karbon dioksida. Yang mana gas tadi akan melarut pada kulit, melarut ke dalam mukus pada kulit dan terus keluar daripada badan katak. So this ability, kebolehan ini membantu katak untuk hidup dengan baik di dalam air dan di permukaan darat. Senang sangat untuk katak. Kulit katak nipis. Itu nipis. Kulit katak lembab dan sangat telap kepada gas. Kulit dia nipis, kulitnya lembab, sangat telap kepada gas. Sangat telap kepada gas menunjukkan gas senang larut masuk dan gas senang larut keluar daripada badan. Itu namanya sangat telap. Kulit katak juga ada lapisan mukus ataupun ada lendiran pada badan dia. Jaringan kapilari darah juga sangat banyak dekat bawah kulit dia yang lembab dan nipis tadi. Jadi, daripada semua adaptasi pada katak untuk pernafasan, semua adaptasi itu telah meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Okay, so ini adaptasi bagi amfibia. Ingat tajuk kita adalah tentang adaptasi sistem respirasi dalam haiwan. Jadi, adaptasi pada haiwan amfibia yang kita bagi tu, yang cikgu bagi 3 poin tu. Kulit nipis, kulit lembab, sangat telap, ada mukus, ada banyak kapilari darah pada bawah kulit. Semua itu membolehkan resapan gas berlaku dengan cekap bagi haiwan yang tinggal dalam air dan daratan. Okay, we move on kepada kategori haiwan yang kedua iaitu ikan. Jadi ikan bernafas menggunakan insang. Okay. Insang itu terdiri daripada sepasang filamen. So ni mula perkataannya banyak-banyak. Insang tu duduk dekat dalam kepala ikan, terdiri daripada sepasang filamen. Filamen tu ada banyak. Kenapa kita kata banyak? Okey, lepas dah tengok gambar. Tapi kalau kita cuba recall balik rupa insang ikan, betul kan dia nampak macam berus? Betul tak? Insang ikan nampak macam berus kan? Jadi setiap berus itu namanya filamen. Jadi sebab tu cikgu tulis dekat situ, filamen ada banyak. Dalam setiap filamen pula ada banyak struktur yang kita namakan lamela. Semua itu, filamen yang banyak, lamela yang banyak, kombinasi kedua-dua itu memberikan luas permukaan pertukaran gas yang besar bagi ikan. Ini adalah satu gambar, cikgu ambil gambar kepala ikan, cikgu zoom in, cikgu zoom lagi sekali. So kita tengok dulu, ini kepala ikan, dalam ni dekat tepi tu, tepi ikan yang besar tu namanya operculum. Okay, so dekat tepi tu kalau kita buka operculum, kita nampak ni lengkung insang. Cikgu ambil satu lengkung insang, cikgu zoom in. Ini lengkung insang dan ini adalah filamen. Ini semua ni adalah filamen. Jadi itu yang cikgu tunjuk. Nampak tak sebelah ada filamen lagi? Nampak tak situ pun another filamen? Sana pun satu lagi filamen. Filamen banyak. Jadi cikgu nak fokus pada satu filamen dahulu. Tu. Cikgu ambil yang satu tu, cikgu zoom in lagi sekali. Ini adalah satu filamen yang cikgu zoom in. Kita nampak tak ada garisan macam ni? Garisan lengkung-lengkung ni kan? Bentuk C tu. Nampak. Itu adalah lamela. Jadi setiap kali lamela ini berlanggar dengan air, oksigen terlarut dalam air akan pindah masuk dalam kapilari darah pada lamela.
Okay, jadi kalau awak rujuk pada buku teks muka surat 65, ada diberikan ada bulatan gambar dekat situ. Okay, awak nampak aliran darah dan awak nampak aliran air. So kalau tangan cikgu ni, ini adalah darah, air lalu macam tu. Setiap kali air melanggar lamela tadi, maka pertukaran gas akan berlaku. Mekanisme ini hanya ada untuk ikan. Sebab ikan bernafas menggunakan insang. Okay, so ingat ya, insang ikan bukannya satu filamen, bukannya sepasang filamen je. Ada beratus-ratus filamen dengan beribu-ribu lamela. Dua-dua keadaan itu memberikan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas bagi ikan. Yang berikutnya adalah bagi serangga. Okey, bagi serangga, dia ada sistem khas untuk pernafasan, kita namakan sebagai sistem trakea. Okey, jadi apa itu sistem trakea? Serangga ada liang pernafasan pada kawasan abdomennya. Liang pernafasan itu ada nama khas. Namanya adalah spiracle. Okay, cikgu nak awak imbas balik awak punya memori pada tahun 6 sekolah rendah. Kalau awak masih ingat di tahun 6, awak selalu berjumpa dengan soalan sains yang mana seekor belalang dicelupkan kepalanya ke dalam air. Selama 1 minit, bila diangkat, belalang tu hidup atau mati? Hidup. Hidup, betul Zuran, hidup ya. Darwish pun kata hidup. Tetapi belalang yang sama, awak rendamkan badannya dalam air selama 1 minit. Apa jadi kepada belalang itu? Mati. Mati, betul. Kong Lihui betul, Zulwan pun betul. Mati. Mati sebab badan dia, ataupun istilah yang betul bukan badan. Istilah yang betulnya adalah abdomen. Macam mana cikgu bagi dalam slide ni, okay? Apabila abdomen direndam dalam air, abdomen tu ada liang-liang. Liang-liang tu maksudnya lubang-lubang halus ya. Jadi abdomen ada liang-liang yang terbuka dan tertutup, namanya spiracle. Jadi bila awak rendam abdomennya dalam air, spiracle tu akan dimasuki oleh air. Basically belalang tadi lemas dan mati. That is the scientific reasoning why belalang kalau kita rendam abdomen di dalam air dia akan mati. Because actually belalang bernafas menggunakan bahagian abdomen sebab dekat abdomen tu yang ada spiracle. Cikgu fokus pada belalang sebabnya belalang adalah serangga yang mudah semua orang kenal. Buka tutup spiracle dikawal oleh injap. Maksudnya spiracle ni kejap boleh buka, kejap boleh tutup. Yang kontrol buka tutup itu namanya injap. Dan daripada spiracle dia ada lorong masuk ke dalam namanya trakea. Trakea tadi akan berkembang. Jadi cabang-cabang yang lebih kecil namanya adalah trakeol. Sama tak dengan manusia punya nama? Lebih kurang sama kan? Bukan lebih kurang. Sama je nama dia. Sistem dia pun betul. Cabang besar nama dia trakea. Cabang kecil namanya trakeol. Okay? So itu bagi serangga. Dan paling best, di hujung-hujung trakeol tu terus bawa udara masuk ke dalam kantung-kantung udara. Okay, so ada macam bag-bag lah, poket-poket udara dekat dalam tengah-tengah bahagian abdomen serangga tadi. Jadi, balik kepada eksperimen yang tahun 6 tu. Bila kita rendam abdomen serangga ni, abdomen belalang kita rendam dalam air, belalang tadi mati sebabnya air memasuki spiracle, masuk trakea, masuk trakeol sampai ke kantung udara. Lemas kan? Memang lemas lah. So, belalang tadi akan mati. Okay? Ini gambar yang sangat jelas. Cikgu suka betul gambar ni, cikgu ambil direct daripada buku teks. Sangat bagus nak menunjukkan kepada kita sistem trakea. Jadi, ulang balik. Dari mana sistem trakea bermula? Sistem trakea bagi serangga bermula di spiracle. Awak tengok anak panah merah, oksigen masuk melalui spiracle. Ini semua ni trakea. So, oksigen masuk melalui spiracle, turun melalui trakea,
masuk ke dalam trakeol dan otot. Directly udara tadi sampai ke otot dan sampai kepada kantung udara. Okay. If you notice macam lipas, kumbang, belalang, pepatung, ini semua adalah serangga. Dan serangga yang cikgu sebutkan itu semuanya boleh terbang. Untuk terbang, untuk satu serangga berkebolehan untuk terbang, tenaga dalam badan dia mesti banyak. Maka untuk serangga yang boleh terbang, ini struktur khas dia ada. Dia ada kantung udara. Kantung udara is ensuring that the insect has plenty of oxygen so that it can generate enough energy to fly. Okay, kantung udara memastikan serangga ini ada banyak sangat oksigen dan boleh menghasilkan banyak tenaga baru cukup untuk membolehkan ia terbang. Okay, ini struktur khas pada serangga yang boleh terbang. Okay, jadi cikgu ulang balik. Sistem trakea serangga bermula daripada spirakel, trakea, trakeol dan kantung udara. Kalau serangga tu boleh terbang. Kalau serangga tu tak boleh terbang, trakeol akan sambung direct kepada tisu-tisu badan. Serangga ada trakeol yang banyak. Trakeol tadi berdinding nipis dan lembab. Dia balik kepada keadaan lembab. Ada kantung udara. Jadi kombinasi adaptasi ini telah membawa kepada peningkatan kadar pertukaran gas antara tisu badan dengan persekitaran. Habis untuk hari ini. Pendek sahaja. Tapi kita tak habis lagi bincang modul. Sekarang kita akan bincang pada modul. Okay, tengok pada modul buku B. Modul buku B pada muka surat 11. Tajuknya adaptasi dalam sistem respirasi. 1. Terangkan adaptasi setiap sistem respirasi berikut dengan melabel rajah dan melengkapkan pernyataan yang diberi. So, kita bincang yang pertama. Sistem yang pertama iaitu sistem trakea. Okay. A. Pertukaran gas di dalam serangga dijalankan oleh sistem respirasi yang dikenali sebagai Sistem trakea. sistem trakea. Very good. Yang berikutnya, sistem ini terdiri daripada bukaan yang liang-liang seni pada abdomen tu. Apa nama dia tadi? Ninja. Bukan spirakel. Spirakel. Betul Darwish. Istilahnya adalah spirakel. So, sistem ini terdiri daripada spirakel, trakea, kantung udara dan trakeol. Okay? C. Dinding trakeol adalah Nipis. nipis dan Lembab. very good. Dinding trakeol adalah nipis dan lembab yang meningkatkan kecekapan pertukaran gas bagi sistem trakea. Very good. Kita pergi kepada D. Bilangan trakeol yang banyak menyediakan Luas permukaan. yang Luas permukaan. Permukaan yang luas. Luas permukaan yang besar. Betul, Amrullah, betul ya? Luas permukaan yang besar. Itu poin utama tu nak kena cakap. Luas permukaan tu mesti besar. Sebab trakeolnya banyak. Macam alveolus banyak, luas permukaan yang besar bagi paru-paru. Jadi bila trakeol kita banyak, maka luas permukaan pertukaran gas untuk belalang menjadi besar. Okay? So bilangan trakeol yang banyak menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Jadi diberikan gambar belalang, awak kena labelkan satu. Satu itu apa? Trakea. Very good, Kong Li Hui. Trakea. Dan dua?
Spiracle. Spiracle. Betul ya? Spiracle. Zulwan kata spiracle. Betul tu. Okey, kita pergi kepada tajuk kedua, kulit lembab. A. Kulit amfibia adalah Lembab. lembab. Terima lagi? Telap kepada gas. Telap kepada gas. Okey, untuk Mas Wiam tambah perkataan sangat telap. Tambah ya? Okey. Okay. So kulit untuk soalan A tu, there are a few combination of answers that you can give for A. Kulit amfibia adalah nipis dan sangat telap kepada gas. Atau you boleh cakap kulit amfibia adalah lembab dan sangat telap kepada gas. Nipis pun boleh, lembab pun boleh. Okay. B. Mukus yang menyelaputi kulit katak memastikan kulit kekal Lembab. lembab. Amrullah dengan Mas Wiam. Betul Kulit amfibia, mukus yang menyelaputi kulit katak memastikan kulit kekal lembab. Keadaan ini membuatkan gas respirasi Melarut dan Meresap. meresap. Betul. Combination dua-dua orang betul Melarut dan meresap dengan mudah. Okey. Pergi kepada C. Terdapat apa bawah lapisan kulit yang nipis tu? Jaringan kapilari darah yang banyak. Excellent answer. Jaringan kapilari darah yang banyak. Betul Terdapat jaringan kapilari darah yang banyak di bawah lapisan kulit untuk meningkatkan Kadar respirasi. kadar respirasi gas salah. pertukaran gas. Kadar pertukaran gas. Betul. Kadar pertukaran gas. Okey, yang jawab tadi kadar Darwish Okey, awak boleh cakap kadar pertukaran gas macam Darwish cakap, or you can also say kadar resapan gas. Sama erti je dua-dua tu. Alright? So kita diberikan gambar aja. Kata kita kena labelkan gambar tu. Alright, nombor 1 Roman. Luar lembab. Kulit luar lembab. Kulit lembab pun terima ya. Tadi siapa? Zulwan kata kulit lembab atau kulit luar lembab. Terima. 2 Roman. Peparu. Peparu. Pandai Kong Li Hui. Betul Okey, kita Terima pergi kasih. kepada insang. Insang sekarang. A. Insang terdiri daripada banyak yang panjang-panjang sepasang-sepasang. Filamen. Betul. Insang terdiri daripada banyak filamen yang mengandungi unjuran nipis dan pipih. Dipanggil Lamela. segmen. Lamela. Lamela. Pandai. Amrullah dengan Zulwan jawab betul. Lamela. Insang ada sepasang filamen kiri kanan dan dia ada banyak lamela dekat dalam dia. Bilangan filamen dan lamela yang banyak menyediakan Luas permukaan yang besar. excellent answer Kong Li Hui. Luas permukaan yang besar bagi memudahkan pertukaran gas. Okay, so tengok gambar ikan tu dilabelkan satu Roman tu apa? Filamen. Insang. Filamen. Okay, namanya filamen. Alright, so kita nak pergi kepada penghabisan. Kita nak pergi kepada penghabisan topik ini iaitu soalan 2. Lengkapkan raja berikut dengan amalan untuk mengekalkan kesihatan sistem respirasi. Amalan yang boleh menyebabkan sistem respirasi kita terpelihara daripada kecederaan ataupun penyakit. Amalan yang mengekalkan kesihatan sistem respirasi untuk A. Tidak merokok. Okey, Darwish jawab betul Tidak merokok. Betul. Itu nombor 1 paling senang nak jaga. Nak jaga kita punya paru-paru. First, jangan merokok. Yang kedua, Memakai penutup hidung mulut semasa jerebu. cikgu terima tu. Memakai pelitup muka apabila persekitaran tercemar. Memakai pelitup muka apabila udara tercemar. The term is pelitup muka untuk face mask. Okay? Terima kasih, Buku. Ya. So cikgu terima. Untuk poin kedua, cikgu terima apabila awak cakap memakai pelitup muka apabila jerebu atau semasa udara tercemar.
Cikgu terima tu sebagai satu jawapan. Poin ketiga, apa lagi cara kita boleh buat supaya sistem respirasi kita terpelihara dan sihat sentiasa? Okey, cikgu bagi Yang ketiganya adalah, ingat tak pasal rokok tu? Ingat cikgu. Apa dia tu? Tidak merokok tu sebagai perokok aktif. Satu lagi? Pasif. Ya, so macam mana kita nak buat cerita? Pasif. Jangan berada di tepi perokok aktif. Betul. Maknanya jauhi perokok supaya tidak menjadi perokok pasif. Darwish cakap jauhi perokok aktif. Maksudnya jauhi supaya apa Darwish? Jauhi perokok aktif supaya tidak menjadi perokok pasif. Kita tak nak jadi perokok pasif. Last kali, cikgu bagi idea yang ni sebab tak ramai orang mampu berfikir ke tahap ini jawapan dia. Okay, the last one adalah bersenam. Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Cuba kita fikir awak, kenapa bersenam boleh memelihara kesihatan peparu? Kena ingat ya, bila kita bersenam, kita buat tenaga. Badan kita perlu tenaga yang sangat banyak. Sebab kau nak berlari, nak melompat kan? Jadi, awak akan bernafas dengan laju. So, awak train awak punya sangkar rusuk, otot interkostal, awak punya diafragma. Awak train dia untuk bergerak ke atas, keluar tu, ke bawah, ke dalam tu dengan laju. So bila awak train itu, awak melatih peparu untuk mengembang dengan mengecut dengan cepat. Mengembang dengan mengecut dengan cepat dan menjadi kuat dan memastikan badan kita boleh dapat oksigen dengan sangat banyak. Okey, cikgu ulang balik ya. Bersenam 3 kali seminggu menjaga kesihatan peparu kita sebab kita latih peparu kita untuk mengembang dengan mengecut dengan cepat bagi memastikan oksigen maksimal sampai ke dalam badan. Sebab itu kita kena bersenam 3 kali seminggu. Okey? Jadi awak habis untuk pelajaran hari ini. Okey? Ada sebarang soalan tak untuk hari ini? Tak ada cikgu. Okey, Kong Li Hui kata tak ada. Orang lain okey tak? Boleh juga. Nak tanya dalam grup nanti pun boleh juga. Okay, yang teringat sekarang ke, nak tahu ke? Okay ya? Alright. So habis untuk hari ini. Okay? So terima kasih atas kehadiran semua. Dan kita jumpa lagi pada GM yang akan datang insya-Allah. Okay? Alright. So awak boleh tinggalkan Meet dan pergi untuk lesson yang berikutnya. Okay? Terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Sama-sama semua. Terima kasih semua atas kehadiran. Sama-sama awak. Bye. Bye-bye.